demikian terdapat juga ulasan berdasarkan kepada politik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan berbagai kekeliruan. Tetapi kita nak bagi amaran, ini akan menghasilkan apa yang disebut sebagai kesan berantai atau domino effect. Satu di Kelantan telah berjaya dicabar, dengan 16 peruntukan telah dibatalkan. Tidak mustahil di negeri-negeri lain pula akan berlaku tindakan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng. Solihin Syabudin di sini. Okey, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa Sultan Selangor kan, selar kenyataan Taqiyuddin. Dan juga aku akan berkongsi dengan hampa hari ni ucapan Sultan Selangor, mungkin hampa dah dengar, tapi aku akan berkongsi dengan beberapa orang dengan kenyataan daripada Taqiyuddin direspon oleh Sultan Selangor. Lepas tu pula aku akan bawa pula seorang ni, Fadli Syari punya ucapan dia dan direspon oleh DSA. Mungkin hampa kenal kot DSA, hak viral pasal motor BMW baru-baru ni. Pelampau-pelampau politik yang mempolitikkan agama Islam ni makin menjadi-jadi. Nak abang pergi ke hampa? Nak abang pergi ke hampa? Kalau sesuatu tu menguntungkan mereka, mereka akan jilat gila-gila. Mereka akan bangga punya, inilah keadilan, inilah keadilan. Sebab apa? Mahkamah kan, siapa-siapa kan menguntungkan dia. Dulu UMNO menguntungkan parti PAS. Oh inilah ni fisabilillah perjuangan Melayu Islam, apa nama tu, Muafakat Nasional, lepas tu apa dia, demi Melayu Islam apa semua. So apabila tidak menguntungkan dia, dia terpaksa kekal bersama dengan Parti Bersatu. Apa dia tak cerca UMNO, tapi sampai sekarang lagi dia duk ambil hati UMNO lagi. Dia mengharapkan UMNO undur diri daripada kerajaan hari ini, menumbangkan kerajaan hari ini, dan UMNO BNP duduk bersama dengan dia. Tapi langkah demi langkah gagal. So apabila kita tengok bahawa ni kes ni Elin merugikan dia, tidak menguntungkan kepada pihak dia, pelbagai kenyataan-kenyataan. Dan last Taqiyuddin yang last keluarkan kan, Sultan Selangor tegur label Black Friday keputusan Mahkamah Persekutuan. Kita nak tanya balik kenyataan Taqiyuddin tu kan, Black Friday tu, kita nak tanya, awak Kelantan tu hitam lah ke? Undang-undang Mahkamah Syariah tu kira ni lah, kira hapus lah, tak ada lah. Wahai Taqi, hang membahung Taqi, hang buat-buat tak faham wahai Taqi. Ketua agama Islam boleh faham, ketua agama Islam negeri-negeri boleh faham. Takkan hang yang peguam hang tak boleh faham. Tapi mungkin hang tak faham sebab dulu hang dah ucap di dalam Dewan Parlimen, hang kata hang tu bukan peguam peguam syariah, hang peguam mahkamah sivil. Jadi bukan mari hang duk ulang, hang menjerit di dalam sidang parlimen. So hari ini berkaitan mahkamah, hang lah kononnya terkedepan peguam kepada 16 enactment yang dicabar di mahkamah. So tak apa, jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar ucapan daripada Sultan Selangor berbidas kepada ahli-ahli parlimen PAS ni yang hipokrit, yang sengaja buat-buat tak faham ni. Pada aku biadab lah mereka ni, sehingga kan Sultan Selangor sendiri kan sampai kena respon. Yang di-Pertuan Agong langsung duk tak bersuara. Sultan Muhammad, Sultan Kelantan tak bersuara. Why? Sebab mereka faham apa yang berlaku sebenar-benarnya, bertindih. Sekarang ni 16 enactment tu, sekarang ni di dalam Mahkamah Syariah Kelantan tak diguna pakai. Sekarang ni 16 tu duk ada diguna pakai oleh Mahkamah Persekutuan. Janganlah mudah memperbodohkan orang, wahai Taqiyuddin dan ahli-ahli parlimen PAS. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sultan Selangor. Sebagaimana kita sedia maklum, pada 9 Februari 2024, Mahkamah Persekutuan melalui keputusan majoriti 8-1 telah mensihatkan bahawa 16 kesalahan jenayah syariah dalam enactment Kanun Syariah Jenayah Golongan 1 2019 Kelantan adalah batal dan tidak sah jika dari segi intipatinya peruntukan-peruntukan yang dibuat oleh badan perundangan itu adalah termasuk dalam senarai persekutuan
maka badan perundangan negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut. Pelbagai pihak, utamanya ahli politik, mengamal undang-undang dan para akademik dan rakyat biasa telah membuat berbagai ulasan dan tafsiran terhadap putusan kes tersebut. Terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar tentang kesan kepada putusan kes tersebut. Namun demikian, terdapat juga ulasan berdasarkan kepada politik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan berbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Dengar tu. Malah ada yang telah menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan tersebut sebagai titik Black Friday kepada undang-undang jenayah syariah Islam di negara ini. Mereka tidak berhasrat untuk turut sama terlibat dalam politik tersebut. Pada hemat mereka, semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan kelembagaan persekutuan sebagai undang-undang utama negara perlu sentiasa didokongi oleh rakyat Malaysia. Okey geng. Dengar tu, disebabkan 16 enactment tu dah ada di dalam Mahkamah Persekutuan, tak bolehlah diguna pakai. Benda dah ada. Jadi apabila dibawa kepada dicabar di mahkamah, so daripada bawah sampailah macam Mahkamah Persekutuan. So apa masalahnya? Dia tak diguna pakai di dalam Mahkamah Syariah, tetapi diguna pakai di dalam Mahkamah Persekutuan. So tak kira hang orang Islam ke, hang bukan Islam ke, kesalahan, denda ataupun masuk penjara tetap samalah. Faham tak? Jadi geng, aku nak berkongsi dengan hampa ni kenyataan yang dikeluarkan oleh Fadli Syari direspon oleh DSA. Cuba boleh tengok kan, dia boleh kata kita cabar Mahkamah Syariah. Kita pun hang ni patut hang terima. Saya hampa dengar ucapan dia, tapi pada aku pun nak mempertikaikan ucapan dia. Kita mencabar macam mana? Kan Mahkamah Syariah awak tiba-tiba kita buang. Contoh macam kita ambil liwat ke ataupun apa dia lagi hak yang liwat binatang ke, mayat ke apa ke, kita buang atau tu tak boleh diguna pakai di dalam Malaysia. Itu baru terancam. Itu barulah kita cabar Mahkamah Syariah, kita cabar Islam, kita cabar kesalahan tu. Itu barulah betul-betul terancam. Tetapi apabila di bawah Mahkamah Syariah tak boleh pakai, tetapi diguna pakai di bawah Mahkamah Sivil, so tetap ada juga kalau hang buat benda kesalahan yang sama, tetap ada penakwaan. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Fadli Syari, yang terlalu teruk sangat, ahli parlimen paling teruk lah. Jenis suka menjerit, jenis suka teruk sangat dia ni. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan. Ini merupakan suatu ancaman terhadap Mahkamah Syariah. Kita hormat keputusan yang diputuskan oleh 8 orang hakim di Mahkamah Persekutuan. Tetapi kita nak bagi amaran, ini akan menghasilkan apa yang disebut sebagai kesan berantai atau domino effect. Satu di Kelantan telah berjaya dicabar dengan 16 peruntukan telah dibatalkan. Tidak mustahil di negeri-negeri lain pula akan berlaku tindakan yang sama. Hai, DSA di sini. Aduh. YB Un, ancaman benda YB, ancaman Mahkamah Syariah. Tak ada yang nak terancamnya pun. Putusan 81 itu keputusan Hakim Persekutuan. Yang mana hakim-hakim itu IC dia adalah IC orang Islam. Yeah. Hormatlah. Ni cakap je mulut hormat, tapi di dalam tak hormat pun. Ni nak menghasut. Apa kata tadi? Ini akan menjadi satu langkah domino effect. Domino pizza saya tahu. Ini YB pun ni lah, betul lah. Siapa pergi undi ni lah. Yang undi ni semua bangang-bangang, semua bodoh-bodoh lah.
Aduh. Setuju? Jangan risau YB Un. Mangkak-mangkak punya. Negeri-negeri lain tak akan buat. Tak akan membantah. Sebab apa? Negeri lain dia tahu hak bidang mahkamah syariah dengan hak bidang mahkamah persekutuan. Enactment syariah negeri dengan kanun kesesaan. YB Un ni, ini penghasut. YB cerita dekat orang yang tak reti apa-apa, yang anggap apabila YB cakap itu, aku akan masuk syurga. Betul no? Undi pas masuk syurga. Aduh, mampus. Jadi jangan menormalisasikan yang akan mengatakan rakyat-rakyat di negeri lain akan membantah mahkamah syariah. Tidak ada sesiapa yang akan membantah. Apa yang berlaku di Kelantan itu, yang dilakukan oleh Nick Allen, kerana ahli-ahli DUN ini, di dalam DUN kerajaan negeri ini telah membuat enactment yang sama dengan kanun kesesaan. Jadi dia redundant. Dan saya pun heran penasihat undang-undang Kelantan ni hang belajar law kat mana? Takkan tak ada orang-orang syariah yang hebat-hebat kot. Isu ini bukan kita hendak menghapuskan mahkamah syariah, dan kerana apa? Agama Islam adalah agama rasmi Malaysia. Jangan risau. Kita ada malih raja-raja, kita ada sultan-sultan yang akan melindungi agama Islam ini dan mahkamah syariah. Tak usah asutlah. Fahamkan dulu. Ni saya bagi satu contoh lah. Tu enactment syariah Kelantan yang mengatakan gangguan seksual. Kanun kesesaan pun ada mengenai gangguan seksual. Katalah berlaku konflik dekat sini. Dekat mana kita nak guna enactment syariah gangguan seksual ini dengan penal code? Maksud saya kat sini, katalah Tok Imam lah. Tok Imam dia ganggu seorang wanita di masjid. Yang tu nak guna apa? Nak guna enactment syariah gangguan seksual. Maknanya yang tu pihak Jabatan Agama Islam lah. Katalah berlaku di pejabat di Kelantan. Ini konflik ni. Mana satu nak guna ni? Yang tu saya kata tadi. Bukan kita nak menjatuhkan martabat ataupun nak menghapuskan mahkamah syariah. Jadilah orang yang cerdik. Jangan kita menggunakan agama kita ini nak meraih undi, nak memerintah, nak tumbangkan kerajaan. Ini semua munafik. Dah kes tak boleh tebuk atap. Yang ni lah peluang mereka guna YB Un. YB Un ini memang lekeh lah. Cak ayam lah. Apa-apa pun buat muhasabah diri. Tenang-tenang. Tunggulah PRU ke-16 nanti. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Okey geng. Itulah sedikit perkongsian daripada DSA. Hari ini aku akan bawa dua video, dan aku akan bawa, kalau aku akan buat lagi satu video berkaitan Tun Laila. Aku akan buat lagi satu video penjelasan A sampai Z. Macam Tun Laila, waktu hari pertama keputusan Nick Allen ni dikeluarkan, dia buat penjelasan. Bayangkan video dia sampai 2 juta view. Jadi pelbagai orang kritik dia, orang hantam dia, orang buat stitch video dia apa semua kan. So apabila dah viral macam tu, orang dah hantam dia sehingga kan, orang korek di zaman dia dulu punya, dia korek waktu 2018 apa semua posting-posting dia, cek balik apa semua. Sama lah macam Nick Allen, dia korek gambar-gambar Nick Allen dulu-dulu punya. Dia pun petikaikan kalau sebab apa seorang hakim tu tidak bersetuju apa semua. Uish, teruk sangat, melampau mereka. Sedangkan seorang hakim tu hanya tak bersetuju dengan Nick Allen, sepatutnya bukan orang macam Nick Allen yang pergi mencabar cerita dia. Sebab apa? Sebab Nick Allen free hair, anak dia pun free hair. Cuba kalau Nick Allen tu macam Kak Lah, pakai tudung labuh, pakai jubah, anak dia pun pakai tudung labuh, jubah. Sama ada pas, dia boleh terima, tengok pas dia hipokrit ataupun tak. Takkan macam tu. Jadi sekarang ni, yang dikatakan oleh DSA tu, dan juga Sultan Selangor tadi berkaitan akta ataupun enactment tu, ataupun penal code tu, kuasa penggunaan dia tu. Sebelum PAS buat 2019, sebelum PAS buat tu, dah ada di dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Sivil, dah diguna pakai dah pun. Tapi mereka buat dengan merendahkan denda, dengan merendahkan tempoh penjara.
berbeza sangat-sangat dengan mahkamah sivil. Dan apabila kesalahan yang sama dibuat oleh orang Islam dan kesalahan yang sama yang dibuat oleh orang bukan Islam, dia berlaku tak adil lah. Dia berlaku tak adil. Orang Islam, kalau macam perbuatan tu orang Islam buat, denda dia ceput dah. Denda dia alah 2,000 je pun tak apa, esok kita buat lagi. Kalau orang kaya kan, alah 2,000 je pun tak apa, esok kita buat lagi. Kalau kena dekat orang-orang bukan Islam, sehingga bayar denda saja pun dah 15,000, 20,000, maksimum kata silap aku 30,000. Dan penjara pun maksimum 30 tahun. So yang mana yang mendidik, yang mana yang betul-betul memberi kekesalan? Kalau setakat 2-3 tahun, 2 tahun penjara, 5,000 bayar denda. Apalah sangat. Zaman sekarang zaman orang ada duit. Zaman sekarang orang ada duit. Jadi bukan nak kata pembodohan demi pembodohan yang dibawa oleh orang politik sedang bertebaran. Dan pembodohan tu dibawa oleh orang yang bodoh supaya orang-orang yang mendengar terus dibodohkan. Seperti mana sahabat aku cakap macam tu. Malu kan? Pemikiran yang macam mana? Takkan sengaja hampa tak faham. Bukannya undang-undang tu dah tak wujud. No, undang-undang tu masih ada. Tetapi hak kuasa menggunakan undang-undang tu bukan di bawah mahkamah syariah. Janganlah macam memperbodohkan orang. Malu lah sikit. Jadi kita jumpa untuk video yang akan datang. Aku akan buat satu video soal Tun Laila dan juga seorang lagi sahabat aku pernah jumpa dia, aku pernah dengan kawan-kawan, seorang perempuan ni cantik pun cantik, tapi tak apa. Aku akan buat video panjang sikit soal dua orang ni berkongsi atas pandangan depa, pengetahuan depa dan juga mengikut apa keputusan mahkamah ni. Tapi perkongsian depa seronok lah sebab depa tunjuk bukti, depa tunjuk gambar, tunjuk keputusan mahkamah, cerita A sampai Z sebab depa memang peguam. So depa tahulah apa kesalahan dia, apa sebab-sebab dia. Tapi apabila depa ni penjelasan depa tu macam direspon oleh para walaun tit walaun ni, dia kona kau tu, dia kona ni lah ni dia buh undang-undang Allah kau. Faham tak? Sedangkan undang-undang yang dicabar tu itu bukan undang-undang Islam, itu bukan undang-undang Al-Quran, bukan undang-undang Allah. 16 enactment tu undang-undang yang dibuat, yang direka, yang dicipta, yang diadakan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan, wakil-wakil rakyat Kelantan yang menang pilihan raya di negeri Kelantan. Tak ada kena-mengena dengan undang-undang Allah, tak ada. Ini undang-undang yang dicipta, tolong faham, yang dicipta, yang dibuat oleh manusiawi. Ahli wakil rakyat negeri Kelantan. Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Subscribe ya.